Minggu hari ni saya memang kena tembak banyak dalam social media. Saya dah biasa jadi punching bag. You boleh cakap apa dekat social media, you boleh bantai, cakap ini itu, go ahead. Bagi saya jangan kurang ajar je. Selepas final esok, kami akan tutup padang ni. Tak ada siapa boleh pakai sampai World Cup qualifier 16 hari bulan. Tidak seorang pun boleh pijak di atas padang itu. Aduh, saya Gen Z lah, tak Tahu, tak tak dapat apa. kenangan-kenangan tu. Tapi zaman dulu nak tahu, zaman dulu ada Ultras tak, Datuk? Tak ada. Ultras adalah rakyat Malaysia. Wah. Alright, so Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada followers page Harimau Malaya. So hari ni Ros dan Au kembali lagi dalam podcast pada minggu ini. Kalau korang nak tengok, sekarang kita orang tak ada dekat studio Harimau Malaya, tapi kita orang berada di mana, Au? Kita di Stadium Bukit Jalil. Sebab hari ni tetamu memang sangat istimewa. Boleh saya katakan idola saya masa kecil juga. Akhirnya dapat jumpa depan mata. Hari ni kita bersama dengan Datuk Hans Aizat. Hi Wah, guys. sihat Datuk? Sihat dan stres. Actually kita tahu masa ni memang Datuk tengah sibuk, tapi kita kena cakap terima kasih banyak-banyak sebab sudi selitkan masa untuk kita. Kita nak kacau Datuk je sebenarnya. Soalan-soalan usik-usik je. Boleh tak ya? Ya, beberapa minggu hari ni saya memang kena tembak banyak dalam social media sebab isu of course perlawanan hari tu kan, India dengan Malaysia. Tapi itu dah satu benda yang I think we have to overcome and improve it. So so today kita sibuk buat kerja-kerja macam tu lah. Kita cuba redakan ketegangan sikit Datuk. Mungkin kami di page Harimau Malaya, of course kita banyak cerita tentang bola sepak Malaysia dan luar negara juga. Maybe sikit Datuk, macam mana minat bola, tim mana, player mana? Boleh kongsi sikit Datuk? Saya daripada muda memang minat bola. Bukan dia sebagai seorang penonton, tapi saya pun aktif dalam pasukan-pasukan bola di sekolah. Dan saya main league. Masa tu saya pun wakili Ampang. Saya goalkeeper. Dan saya ni ahli sukan daripada muda, daripada primary school hingga secondary school. So sukan ni dah second nature. Tapi of course hidup saya kepada entertainment. So mungkin orang akan tanya, okay, my favourite team of course is Manchester United. Sekarang tengah kelang kabut sikit ni, tapi tak apa. Sebab saya stay kat stadium ni, saya tak follow lagi Manchester United ni. Dan saya tahu tengah kalah banyak sekarang. Tu je. Lagi baik saya tengok, sakit hati je. So I mean that's I punya background. My background is from sports and juga obviously entertainment. Besides bola, Datuk main apa? Softball. Saya lari untuk saya 4x400 meter, 400 meter runner. Hockey juga, dan of course football was the main. Banyak juga Datuk main sukan. Tapi masa dulu saya jadi goalkeeper, saya tak takut striker. Sebab saya tahu bila striker tu dekat kawasan mana, saya tahu goalkeeper saya kena berdiri dekat kawasan mana dalam box saya. So saya tahu kalau dia shoot tu pun cuma saya lambat ke tak, itu je. Saya tahu saya boleh save. Saya tak takut. One on one pun saya tak takut dulu. So itu perangai saya dulu, saya tak takut. One on one bola datang lah macam mana pun saya rasa saya boleh selamatkan bola tu. So lepas ni bolehlah korang semua ajak friendly dengan Datuk. Kita tengok macam mana cara Datuk. Boleh. So kenapa Datuk tak teruskan dalam bidang sukan? Kenapa pilih untuk entertainment? Masa tu dulu of course the younger days, bukan it's not that. Saya rasa macam dulu nak earn a living through football very difficult kan, susah. This is, you talk about 80s kan. I mean at my age kan, different, dah masuk ke corporate sector dan kerja untuk kerajaan juga, national service. Dan that's the time yang kita rasa, arwah ayah saya selalu cakap, you know you can earn a living doing this. So lagi baik you focus on something else. Memang betul lah, unless kita nak jadi professional footballer di Europe ke apa, lain cerita dia. Tapi dalam masa tu di Southeast Asia atau Malaysia, memang gaji Muktadari, Cinaan semua dulu beratus ringgit je allowance, tak ada gaji. Hari ni berpuluh ribu. So perbezaan tu sangat ketara daripada dulu dan sekarang. Datuk ada pengalaman tengok bola di stadium? Selalu masa saya muda, saya pergi ke Stadium Merdeka. Dan masa tu saya tak ada duit, saya terpaksa jalan daripada Ampang Jaya hingga ke Stadium Merdeka. Jauh. Dan kadang-kadang saya tidur kat bus stop. Sebab nak patah balik tu, kawan saya mat dengan saya, kita orang dah tak ada duit kan, nak buat apa ni kan, beli burger ke nak balik dengan bas. Lepas tu bas dah terlambat semua, kita cakap alah beli burger kita makan, kita jalan balik je lah. Jalan-jalan penat, tidur kat bus stop. Wow, itu true fan tu. True fan. Masa tu kita kalahkan Korea, kalahkan Jepun. Those were the days yang kita boleh kalah dia makan. Senang je nak kalahkan Korea dengan Jepun ni dulu. Growing up siapa idol? Kalau player Malaysia ni masa Datuk?
Player of course Muqtadari. Muqtadari dengan Arumugam. Kalau sekarang? Today saya tak ada favourite. Saya sokong tim. Saya sokong tim Malaysia. Tim Malaysia. Ya. Kalau dalam Malaysia? Liga okey. Liga? Saya Wan Johor. Bukan sebabnya JDT kuat, tapi Memang orang saya orang Johor, saya lahir di Johor, Johor Bahru. So, of course saya juga selokong Selangor. So dua-dua ni saya tahu okey lah. Sebab sekarang Selangor dengan Johor dah jadi rival. So bagus lah. Bagi saya best seronok. Betul-betul. Okey Datuk, mungkin kami BBNU tak sempat tengok arwah Muqtadari depan mata. Datuk yang pernah tengok, ada aura dia macam mana Datuk? Lain macam. Arwah Muqtadari ni dulu, sebab saya pun buat musical Supermock masa tu kan. So saya berbincang dengan kawan-kawan beliau dan juga keluarga beliau, isteri beliau untuk dapat fakta-fakta dan info untuk menulis satu naskah pada masa tu untuk buat teater musical. So I learn a lot in that process. Tapi kalau nak patah balik kepada saya dalam darjah 5 form 1 macam tu, saya pergi ke stadium. Tim bola sepak Malaysia ni dia sangat seronok pada masa tu. Cina ada, Melayu ada, India ada, semua ada, So you nampak muhibah tim tu. Dan kemudian bila tengok penonton yang seronok, macam-macam rakyat Malaysia akan turun. Ada pun Mak Saleh pun turun akan tengok tim Malaysia main kan. So kita seronok bila stadium ni menjadi satu venue di mana sesiapa, mana datang dari mana, tak kira ada duit tak ada duit, boleh datang ke stadium ni dan dapat aura sebagai rakyat Malaysia. Dan pemain-pemain pada masa tu, saya tanya kawan-kawan Arwah Muqtadari, apa yang seronok pasal dia? Dia cakap ada beberapa kan. Satu, dia main untuk lencana di dada. Dia bukan main untuk diri sendiri, dia main untuk lencana di dada. Kedua, kenapa dia suka skor? Dia suka skor gol sebab dia nak tengok satu suara dalam stadium tu. Tak kira Melayu, Cina, India, sorakan dan suara tu satu suara as a Malaysian. Inspiring. So bila ada waktu goosebumps terus, saya rasa macam mindset dia. Dia tak main untuk duit. Dia tak main untuk ego dia. Dia tak main untuk nama beliau. Dia main untuk lencana di dada dan rakyat Malaysia. So bagi saya turun padang setiap kali Malaysia main, saya akan turun padang. Oleh kerana benda macam tu lah. Bestnya, seronok lah tengok kan. Saya sempat kat Stadium Merdeka, cuma tak sempat tengok lah. Sebab aura Stadium Merdeka tu memang lain. Sangat lain. Tak ada stadium yang sampai sekarang boleh lawan. Sebabnya of course Stadium Merdeka tu masa kita merdeka in 57 kita pun ada that history kan. Bukan hanya bola sepak, tapi negara kita di Stadium Merdeka tu. Bila kita pergi sebagai dulu saya main final St. John lawan VI di Stadium Merdeka. Saya tak tidur 2-3 malam sebelum final tu. Saya tak boleh tidur sebab main final tu saya rasa macam wow, this is something yang bukan everybody can experience. Itu sebab YB Menteri sekarang buka stadium Bukit Jalil untuk semua sekolah-sekolah buat sport day mereka di sini. Kerana kita nak mereka rasa apa itu, macam mana nak perform sebagai anak muda, the boys and girls dapat rasa this is the national stadium. Mungkin kita dengan inisiatif dan program ni kita akan dapat 1 atau 2 ahli sukan yang antarabangsa nanti. So this is investing. Kita ada aset. Bagilah rakyat guna aset. Saya setuju sangat. Tapi kalau Datuk masih ingat, zaman saya ingat celebration yang tak ada kat stadium lain. Stadium mereka bila gol dia storm kaki ramai-ramai. Yes. Kat stadium lain tak pernah buat tau. Itu yang antara yang saya ingat. Datuk memang buat macam tu. Sebab dulu tak ada wave. Tak ada wave. Tak ada bicycle wave. Tak ada, kita tak buat tu. Dulu storm dekat lantai. So cara lain lah, things have changed, Aduh, saya Gen Z lah, tak tahu. Tak apa kenangan-kenangan tu. Tapi zaman dulu nak tahu, zaman dulu ada Ultras tak, Datuk? Tak ada. Ultras adalah rakyat Malaysia. Tu yang best. Bukan maksud Ultras sekarang bukan rakyat Malaysia. Tapi kita rakyat Malaysia dari 360 degree daripada stadium tu. Semua rakyat Malaysia, semua penonton peminat, itulah Ultras kita. Dan adakah itu yang mendorong jadi Datuk rasa tanggungjawab untuk terbitkan Supermock Musical? Ya, pada masa of course, sebab saya nak buat, saya suka gunakan ikonik nama-nama ikonik Malaysia untuk create environment atau naskah atau teater, sebab mereka lah yang membangunkan nama mereka, menaikkan nama Malaysia. Saya buat Lat kan, The Cartoonist. Saya buat Muqtadari. Saya buat cuci pasal 4 budak Melayu yang nak cuci bangunan KLCC. Kenapa orang selalu tanya, why you buat cerita ni? Sebab it's Malaysia, it's us. Saya tak buat cerita, Mak Saleh buat macam ni, I nak buat macam tu. No.
I buat cerita-cerita macam tu. So my national pride is always there. Saya ni jangan cakap benda yang tak baik pasal Malaysia atau I akan gaduh. My national pride is 100%. Walaupun kat luar setengah orang meragui tahap patriotisme wajah-wajah Pan Asia ni, tapi sebenarnya dalam jiwa memang tak boleh. Memang tak boleh. Okey, Datuk, saya pernah baca statement Datuk dulu. Datuk kata kalau nak buat filem memang Datuk akan buat berasaskan sukan. Datuk memang prefer kan tu. So dekat Malaysia memang tak banyak Datuk kan? Maybe antara sekarang top bola-bola lah. Kan? Datuk Ya. rasa keperluan untuk perbanyakkannya tu apa tu? Saya rasa dia macam ni sebab dalam filem dia ada musim. Dulu lawak, komedi. Komedi jual box office. Lepas tu ada genre cinta. Cinta. Lepas tu sekarang action. Askar, tentera, marine menjadi box office filem sekarang. Benda ni akan lalu. Dan satu hari dalam masa dekat sukan akan jadi filem-filem box office. Dia ada window 5 tahun. Itu chart yang saya tengok dalam filem industri ni masa saya jadi pengerusi FINAS juga di KKMM juga benda sama. Tapi dari segi potensi keuntungan kalau genre berasaskan sukan ni ada potensi yang tinggi tak? Dia akan wave, dia macam akan tukar macam sekarang kita tengok filem-filem aksi dalam segi askar, tentera laut, marine semua segalanya, dia jadi box office. Katakan dia collect 20-30 juta kan? Dalam beberapa tahun filem-filem tu nak collect 2 juta pun susah. Dan filem-filem sukan akan collect 20-30 juta. Dia ada cycle. Itu normal dalam orang kan lama-lama dah penat tengok filem banyak sangat filem macam ni, I nak something different. So bila siapa yang berani buat filem tu, dia orang akan hit lah. Itu entertainment lah Tapi adakah kalau macam masa awal-awal Datuk nak start buat movie yang macam tu berasaskan sukan kan, ada tak terfikir yang tak dapat naik view apa semua? Tak ada. You cakap pasal naik view, I cakap pasal penonton datang ke Pawagam. Sampai ada macam tu lah. So view dia yang daripada tu, saya sebenarnya cakap kalau kita buat sesuatu yang ikhlas, baik, bagi 100% komitmen, benda tu dia tak perfect. Tak ada apa yang kita buat ni hidup ni perfect kan. Orang sekarang pun cakap pasal I can talk about this topic. Orang cakap, wah, Hans ni apa dia buat ke perpadanan? Inilah dia political appointee. Dia ni pelakon. Apa dia tahu pasal sukan? Actually dia tak tahu saya ni tiap-tiap hari kat sini. Usaha saya tiap-tiap hari sebagai pengerusi. Sebelum ni pengerusi tak datang ke bangunan ni. Hanya datang bila event atau buat meeting. So saya bagi usaha yang lebih kerana saya passionate dengan apa yang saya buat. Kerana Bukit Jalil ni dan ahli-ahli sukan kita adalah national icons. Dan saya kalau tak beri 100%, saya rasa saya tak menghormati mereka dan bangunan ini. So this is where you have to see why you nak buat benda. Dia nothing is perfect. Of course kadang-kadang ada kita nak buat decision tapi ada halangan juga. Betul. These are many factors, tapi you do your best when given the opportunity. Itu je. Sebab Datuk dah sentuh pasal pelantikan tu, saya tanya sikit Datuk ya. Sebab mungkin betul lah kat luar macam ada yang terkejut juga bila nama Datuk dipilih kan. Tapi mungkin Datuk sendiri yang berada di sini, Datuk tahu apa sebab, apa kualiti yang Datuk ada untuk dibuatkan dipilih. And adakah Datuk sendiri terkejut sebenarnya bila dilantik? Tak, saya tak terkejut langsung sebab you balik kepada the Roman days, gladiators. You pergi ke arena-arena, kita tak boleh pergi, this is the back in the day kan, kita belum hidup lagi masa tu, belum lahir pun. Tapi kenapa arena tu ada? Arena tu adalah arena hiburan dari segi sukan. You see, dulu gladiators, sekarang gladiators kita ada pemain-pemain bola, ahli-ahli sukan. So kita ada the dome of sports is entertainment. Itu hiburan. Sukan ni hiburan. Orang tak sedar, orang ingat sukan ni physical. Yes, physical. All that is training. Tapi bila you nak pergi perform, you nak perform kat mana? Stadium yang kosong? You nak perform dekat tepi jalan orang tak tengok? You kena ada a venue. You kena ada experience. Dan venue-venue yang Perpadanan Stadium pegang adalah an experience venue. Kita nak tukar sekarang. Saya nak tukar mindset di sini, di mana kita sebagai penonton, walaupun you rasa you beli tiket RM20 atau you beli pas yang mahal pun, tapi you dapat an experience datang ke stadium. Dia satu malam hiburan. Ya. Kerja saya ni is to prep stadium ni untuk make sure benda ni jadi tempat hiburan untuk rakyat Malaysia. Ahli sukan saya tak masuk campur. Itu ahli sukan punya training, ada coach, ada semua, kementerian semua ada di sana dan funding semua. That's not my job. My job is a venue holder. Venue holder ni macam dulu saya kerja Istana Budaya. Pelakon tu adalah sportman. Letak di atas pentas, perform.
So saya tahu sports dan saya tahu entertainment. So saya rasa dengan dua industri ni, saya rasa saya senang untuk pegang jawatan pengerusi Perdana Stadium Malaysia. Ramai orang akan tanya, yes, I will make mistakes. I am not perfect. Itu yang saya cakap. Saya cakap ke semua, I am not perfect. Tapi saya akan do my best bila apa-apa yang diletak di depan saya, dan saya takkan lari daripada tanggungjawab saya. Yes, hari ni tanggungjawab saya problem Padang. Sebabnya saya explain, mungkin pendengar banyak nak komen pasal saya ni, tapi tak apa, social media banyak orang yang bantah saya, tak apa, tapi saya diam. Tapi dalam 2-3 bulan nanti, you akan tengok satu Padang world class setanding dengan World Cup Padang. Cuma setiap stadium di mana-mana dunia memerlukan 12 bulan. Unfortunately, kita ada 8 bulan sebab Pesta Bola Merdeka. Saya dah maklum, janganlah gunakan stadium ini dan pergi ke stadium yang lain. Tetapi FAM nak juga gunakan stadium ini. Mereka rasa inilah stadium Harimau Malaya dan inilah stadium yang boleh dapatkan penonton yang paling ramai dan nak bagi experience balik. Dan kami rasa kita nak bagi experience ni sebab lama dah tak ada bola. Lama dah tak ada Malaysia lawan di dalam stadium ni. Betul. Di mana rakyat Malaysia datang. Hari tu dengan India 55,000. Mungkin dalam beberapa hari ni finals is going to be 70,000. Wow. So saya kena fikir the bigger picture. Orang cakap Padang ni, oh you rosakkan. Tak rosak. Padang tu rumput tu apa jadi? Rumput sama kat sana. Dan untuk kali pertama kami ada nursery. Kami ada satu lagi Padang di stadium ni sama saiz dengan Padang dalam Bukit Jalil. Apa-apa berlaku kepada Padang ni, kita ada standby grass. So benda ni semua benda-benda yang baru yang kita test. Sebab bila saya pergi Old Trafford, Anfield, they all have nurseries. They all have backup. So apa tanggungjawab saya is to create the backup. Padang tu mungkin yes, tak ke tahap yang diperlukan pasal Malaysia lawan India, tetapi orang cakap membazir duit je. No. Tak ada satu sen pun kita nak tambah untuk buat Padang tu. So these are things yang technical, takkan saya nak explain kat semua tiap-tiap hari kan. Trust me, I will get it done dalam 2-3 World Cup qualifier dalam 16 hari bulan November. Padang ni akan siap. Bagi saya peluang, bagi tim Perdana Stadium peluang, bagi konsultan yang buat Padang JDT juga same company. Same company yang buat stadium di JDT adalah syarikat yang sama juga yang buat di Stadium Nasional. So trust us, it's already been proven dengan Tuanku punya Padang TNJ. We will get it at that level at the same time, tapi we need a bit more time, itu je. Datuk, sorry kalau nak tanya, Datuk rasa adil tak bila Datuk seolah-olah jadi punching bag pula orang salahkan? Biasa. Datuk. Saya dah biasa jadi punching bag. You boleh cakap apa dekat social media, you boleh bantah I, cakap ini itu, go ahead. Bagi saya jangan kurang ajar je. Kurang ajar saya block. Simple. Yang orang yang tahu saya block tu tahulah sebab you dah kurang ajar. Tapi orang yang komen, social media saya boleh gunakan dengan naratif yang baik sebab they can be my consultant. Betul. Apa-apa komen yang dia cakap dengan cara yang baik, saya akan terima dan saya akan maklum pada tim, ni cadangan dalam sosial media ada satu orang ni cakap benda ni. Apa kata kita buat? Datuk saya ambil. Saya ambil. Wow. Saya ambil. Orang komplain pasal tandas. You check tandas kotor tak sekarang? Wow. Setiap tandas ada usher, ada orang yang jaga. Betul. Satu tandas satu orang. Itu nitih saya. Kan? Kita ada landscaping, kita akan tukar di sini. Kita akan buat cafe, Starbucks akan datang, McDonald's akan datang. Semua dalam 3-4 bulan ni semua akan ada di sini. Tapi takkanlah saya nak cakap ni tiap-tiap hari. Biar kita buat kerja. Kan? Kita tahu we know what we are doing dan kita ada ramai orang yang experience around me. Don't worry. Kalau orang cakap ada isu yang saya tak tahu, saya ada orang kiri dan kanan saya yang tahu. Betul. So you mesti ada team. You tak boleh lead seorang saja. So lepas ni netizen stop lah kan. Tak boleh stop. Tak apa, continue. Bukan stop, tapi kita minta dia bertimbang rasa. Bukan betul rasa, just jangan kurang ajar je. Betul. Saya minta jangan kurang ajar dengan saya. Sebab saya ni kalau kurang ajar saya balas. Pasal dia blok balas. I ada bukan pride. Isu dia you boleh bantai I boleh bantai you juga. Sebab cara you nak bergaul dengan saya, nak berbincang dengan saya, cara profesional. Kita orang Malaysia, kita ada cara untuk berbincang. Kalau bincangan dengan intonasi, tone yang baik, kita boleh terima. Tapi kalau you datang kurang ajar,
Tak salah ke saya kurang ajar kat you? Betul. Betul tak? Betul. Tapi I'm not that guy lah. I tak buat idea, buat blog je lah. Apa nak benda. Orang tak kenal Datuk macam mana. Tapi mungkin dekat posisi Datuk ni untuk buat satu keputusan pun perlukan penglibatan ramai pihak kan. Macam mana Datuk komunikasi dengan YBM? Seberapa kerap Datuk? Okey, YBM yang baiknya YBM dah bagi mandate beberapa poin yang YBM inginkan. Ahli perbadanan itulah yang kuasa dia dalam perbadanan Stadium Malaysia ni. So apa-apa dalam board kita akan decide, kemudian kita ada CEO yang akan execute the executive power. So dia ada proses keuangan, kita ada jawatan kuasa jawatan tertentu, kita ada comms juga. Di mana sekarang kita create a better comms department. Kalau ada isu-isu seperti Padang, macam mana kita nak handle benda tu. Kalau ada isu branding, macam mana kita nak handle benda tu. So these are things yang kita buat dalam boardroom. Saya selalu cakap kat board members dengan management, apa kita buat dalam bangunan ni rakyat tak tahu. Itu masalah dia. Tapi dia akan tengok fizikal je. Padang, pokok, tandas, surau. Dia akan tengok benda tu, makanan, kebersihan. That's a physical point. Tapi dari belakang tu kita ada banyak management punya matters yang kita kena handle. Yang itu takkan tiap-tiap board meeting saya nak keluar buat press statement. Tak boleh lah kan. Saya maklum kepada menteri, saya akan dapat poin. Kadang-kadang menteri nak A, kita cakap YB, A ni tak boleh, kita boleh buat B, sedikit A dengan B. Baru benda ni buat manfaat kepada rakyat. So dia akan, okay, good idea, let's go with that. So itu perbezaan dia lah sekarang.